Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Radina billahi rabba, kami semua redha Allah Tuhan kami, wa bil Islam dina, kami redha Islam cara hidup kami, wa bi Muhammadin rasula, dan kami redha bahawa Muhammad sallallahu alaihi wasallam seorang nabi dan rasul. Okey suara? Boleh no? Subhanallah bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. Subhanallah bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. Subhanallah bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. Kemudian zikir seterusnya, bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ard wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ard wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ard wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a. Wahai Allah, kami mohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, yang boleh membawa kami, ilmu tersebut boleh membawa kami ke arah kebaikan dan ke arah redha Allah. Wa rizqan tayyiba, wahai Allah, kurniakanlah kepada kami rezeki yang halal, yang baik, yang banyak, yang boleh mendekatkan kami kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa amalan mutaqabbala, wahai Allah, terimalah semua amalan ibadat yang dilakukan oleh kami selama kami hidup. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Okey tuan-tuan, boleh dengar ke? Tuan-tuan di rumah, bolehkah dengar? Okey. Semalam tadi kita membacakan hadis yang ke-21, iaitu hadis yang bercakap tentang 5 jenis puasa sunat yang ada sepanjang tahun, dan pahala-pahala ia sangatlah besar, pahala-pahala puasa sunat ni. Sekarang ni alhamdulillah ramai orang peringat bila nak sampai kepada tarikh-tarikh puasa sunat ni, ramai orang peringat. Sesiapa yang di sekeliling dia ramai orang-orang yang cintakan agama, maka poster-poster yang dia dapat banyak yang mengingatkan dia tentang amalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kadang dia mai poster puasa Arafah. Orang yang keliling dia, ramai orang yang jauh daripada Allah Taala, dia tak dapat lah poster macam ni, tak ada. Dia pun tak sedar. Sedang-sedang lepas dah hari Arafah. Wala'iyadzubillah. Sebab tu ulama selalu pesan. Ulama selalu berpesan, berdampinglah dengan para ulama yang takutkan Allah, dan berdampinglah dengan orang-orang soleh. Dua kumpulan orang-orang soleh. Okey. Supaya mereka ini selalu mengingatkan kita kepada Allah. Malam tadi kita baca hadis ke-21. Hadis ni panjang, Nabi sebut beberapa puasa sunat. Pagi ni tuan-tuan, saya nak sambung, nak ulang tentang isi kandungan hadis malam, muka surat 82. Isi kandungan hadis malam, muka surat 82. Pengajaran hadis yang dikeluarkan oleh Asy-Syaikh Hairun Nizam bin Usin rahimahullah. Jadi yaqul musannif wal mutarjim hafizahumallah nafa'anallahu bihima wa bi'ulumihima wa bikum fid darain amin. Pengajaran yang pertama, dia tulis tidak akan ada seorang makhluk Allah pun yang dapat menandingi mutu dan ketinggian ibadat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibadat Nabi berada pada nombor 1 di dalam alam ini di kalangan semua makhluk, seluruh makhluk yang hidup, seluruh makhluk yang wujud atas muka bumi Allah, di kalangan jin seluruhnya, manusia seluruhnya, malaikat seluruhnya. Maka Nabi ibadat
baginda Rasulullah adalah nombor satu, tempat yang pertama, tiada tandingan. Sebab tu malam tadi bila kita baca hadis ni, sahabat tanya Nabi, ya Rasulullah, macam mana kamu berpuasa setiap hari, maksudnya sepanjang tahun? Bagaimana ibadah dan cara puasa kamu sepanjang tahun? Muka Nabi bukan tarik muka, muka Nabi kemerah-merahan, dan sahabat tahu Nabi marah. Rasulullah bukan perangai tak elok macam kita, tuan-tuan, macam saya dan kita tarik muka. Rasulullah tak tarik muka, tetapi apabila Nabi marah, merah muka Nabi tu sahabat tahu Nabi sedang marah. Subhanallah. Ini sifat raja kepada semua orang soleh, iaitu itulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi dia tak buat muka sinis, tetapi bila Nabi duduk diam tak bercakap, merah muka tu, sahabat tahu, kata Nabi, tidak senang. Bila sahabat tanya, ya Rasulullah, kami nak tahu cara puasa kamu sepanjang tahun. Nabi tak suka soalan itu. Kenapa, tuan? Kerana tidak ada yang mampu untuk berpuasa seperti Rasulullah. Dalam satu hadis lain, kata para sahabat, Nabi pernah berpuasa 3 hari berturut-turut dan tak buka puasa. Bukan 3 hari itu Nabi puasa, hari Ahad, Maghrib buka, Isnin, Maghrib buka, Selasa, Maghrib tu buka, bukan. Nabi puasa Ahad, Selasa, Maghrib baru Nabi berbuka. Yang tu hanya dibenarkan kepada Rasulullah SAW seorang sahaja. Umat Nabi Muhammad, saya dan kita semua, tidak dibenarkan. Ini ada dalam hadis yang sahih. Benda ni dipanggil khususiyatul Rasul, benda-benda yang dikhaskan hanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti juga berkahwin lebih daripada 4 atas pilihan dan arahan Allah, itu juga adalah hanya khas untuk Nabi SAW. Umat tak boleh buat. Umat Rasulullah tidak dibenarkan. Tentang boleh tengok buku tentang khususiyatul Rasul, ada, saya rasa dah ada yang dah diterjemahkan. Zaman hari ini cepat, Masya Allah. Kalau terjemahan, cari yang bahasa Malaysia, jangan cari yang Indon, cari yang bahasa Malaysia, jangan yang Indonesia. Sebab kebanyakan buku Indonesia dia terjemah terlalu cepat dan kualiti dia sangat rendah, sangat banyak kesalahan. Cari yang bahasa Malaysia, insya-Allah lebih tepatlah. Jadi itu ibadat puasa. Sebab tu bila sahabat tanya, ya Rasulullah, kami nak tahu secara penuh lengkap macam mana puasa kamu setahun, Nabi marah. Bila Nabi marah, Sayyidina Umar terus sebut, radina billahi rabba, raditu billahi rabba wa bil islami dina wa Muhammadin rasula wa bi bai'atina bai'ah. Sayyidina Umar sebut ucapan tu dan Nabi terus reda. Habis. Nabi terus reda ketika itu juga. Ini sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya baca pengajaran hadis yang dikeluarkan oleh Asy-Syaikh Hairun Nizam, hafizahullah. Kerana itu, apabila para sahabat bertanya kepada Nabi tentang cara Nabi berpuasa, Nabi marah kerana Nabi marah, dan Nabi bukan marah dengan, Nabi tidak marah dengan suara, Nabi tidak mengangkat suara dia waktu tu, Nabi tidak mengeluarkan perkataan yang tak elok, bahkan Nabi tidak menarik muka. Ini tuan-tuan boleh baca dalam Asy-Syama'ilul Muhammadiyah ataupun dalam kitab sirah, banyak diceritakan bila Nabi marah ni hanya muka Nabi saja berubah, maka sahabat tahu Nabi marah. Jadi mereka hanya akan mengalami kepayahan yang amat sangat. Mereka ini umat Nabi Muhammad, sekiranya kita mahu meniru cara Rasulullah berpuasa. Jadi Nabi tak bagi tiru cara Nabi berpuasa, tapi Nabi bagi tiru puasa-puasa cara lain, seperti 1 hari berpuasa, 2 hari tak berpuasa. Ahad puasa, kemudian Isnin Selasa tak puasa. Rabu puasa, Khamis Jumaat tak puasa. Nak buat macam tu sepanjang tahun boleh tak? Boleh. Ya, yang tu soalan, yang tu Nabi suka. Ataupun Ahad puasa, Isnin tak puasa. Selasa puasa, Rabu tak puasa. Khamis puasa, Jumaat tak puasa. Yang tu pun dibenarkan oleh Rasulullah.
Maksudnya yang Nabi tak benarkan ni, yang Nabi tak benarkan ni macam mana? Yang lebih susah daripada tu yang Nabi buat. No, yang tu Nabi pernah sebut dalam hadis lain, Nabi kata yang puasa yang sebegitu aku mampu sebab Allah memberikan kelebihan kepada aku, kata Nabi. Yang tu Nabi ajak betul-betul umat tak boleh buat. Nombor 2, Nabi ajak berpuasa pada hari Isnin. Puasa ni satu ibadat yang ada pintu syurga khas yang nama Rayyan. Babur Rayyan, pintu syurga khas yang bernama Rayyan. Pintu syurga ini di padang mahsyar nanti, mereka-mereka yang suka berpuasa ketika hidup di dunia, suka puasa sunat dan puasa mereka ikhlas kerana Allah, di padang mahsyar nanti Allah Ta'ala akan panggil mereka ni, satu kumpulan, panggil mereka pun bangun, mereka pun masuk syurga melalui pintu tu, kemudian pintu itu ditutup. Ar-Rayyan tadi ditutup. Nabi kata selepas pintu Ar-Rayyan ditutup, tak ada siapa dah yang akan masuk melalui pintu Rayyan tersebut. Sebab orang-orang yang suka berpuasa semua dah masuk. Jadi tuan-tuan, kita tak tahu apa ibadat yang paling Allah terima dalam kehidupan kita, dan setiap daripada kita ada ibadat yang diri kita suka. Tak sama. Saya, tuan-tuan, tak sama. Ada orang suka puasa tapi sedekah ni tak berapa sangat. Sedekah sebulan RM15, sebulan RM50, macam tu saja dia sedekah. Tapi kalau puasa dia sepanjang hidup dia, Isnin Khamis dia tak pernah tinggal, puasa 6 dia tak pernah tinggal, Ashura dia tak pernah tinggal, Tarwiyah, puasa Tarwiyah dan puasa Arafah dia tak pernah tinggal, puasa dia tak pernah tinggal. Puasa ni. Okey. Jadi dia suka berpuasa. Kalau Sya'ban ni sampai 20 hari berpuasa. Ada orang suka berpuasa. Benda ni bukan contoh tau, memang kita jumpa dalam masyarakat. Tapi yang lain dia kurang. Quran baca tapi biasa je, sehari 1 muka, sehari 2 muka. Biasa je. Ada orang dia Quran, sehari sejuzu, setiap hari sejuzu. Tapi puasa ni dia kurang sikit. Dia puasa dia kurang, dia biasa-biasa je, sebulan 2 hari, 3 hari puasa sunat, biasa je. Itulah kelebihan yang Allah bagi pada setiap manusia yang tak sama. Tuan-tuan sekalian, cari apa kelebihan yang Allah bagi kat kita. Cari ni bukan untuk umum kat orang, bukan untuk buat video. Bukan untuk buat video upload untuk orang tengok, bukan. Cari untuk kita tahu apakah ada ibadat yang dijadikan buah hati kepada kita oleh Allah SWT. Kalau belum ada, hati-hati. Kalau belum ada, hati-hati. Tidak ada ruang di hati kita untuk diletakkan amal soleh yang kita suka. Muhasabah satu-satu, tengok kita suka tak zikir? Tak suka. Kita suka tak baca Quran? Baca Quran pun tak ada. Setahun tak baca Quran. Kita suka tak sedekah? Sedekah tak ada. Kita suka tak puasa sunat? Puasa sunat tak ada. Kita suka tak belanja anak-anak kita? Kita suka tak berbuat baik kepada anak-anak? Suka? Alhamdulillah. Kena ada satu benda. Seeloknya tu banyak lah, bukan kena ada satu. Itu tentang satu saja kan. Maksudnya muhasabah diri kita. Benda apa yang kita suka? Yang suka ikhlas tanpa mengharapkan sesuatu. Bukan mengharapkan perniagaan untung, bukan mengharapkan masyhur dan sebagainya. Nak puasa hari Isnin. Kemudian puasa yang ketiga, jenis yang ketiga, puasa selang sehari. Yang ni Nabi benarkan. Puasa yang keempat, puasa 3 hari pada setiap bulan. Puasa 3 hari pada setiap bulan. Yang ni yang paling saya syorkan. Saya nasihatkan pada diri saya dan kita semua, puasa 3 hari setiap bulan. Ajak anak-anak, isteri ataupun suami puasa. Yang ni yang paling terbaik sekali. Paling terbaik sekali seumur hidup kita. Tiap-tiap bulan 3 hari kita berpuasa. Yang kelima, Nabi ajak puasa 9 Zulhijjah.
yang macam kita buat baru-baru ni, alhamdulillah, pahala dia ialah dipadamkan dosa 2 tahun. Dipadamkan dosa 2 tahun sehari puasa. Kemudian bulan depan kita nak masuk, hari ni dah 20 berapa bulan hari ni? 13. Hari ni dah 13 Zulhijjah. Nah, bulan depan sampai 10 Muharram kita akan berpuasa sunat 10 Muharram. Pahala dia setahun, dosa diampunkan setahun. Dan yang terakhir sekali Nabi ajak puasa 6 Syawal. Pahala dia sama seperti seseorang itu berpuasa selama setahun. Sama seperti seseorang itu berpuasa 360 hari. Ini puasa Syawal dan alhamdulillah kita semua pakat buat hari itu, puasa Syawal. Jadi yang tu sahaja untuk pagi ini. Pagi ini ialah takmilah kepada pelajaran semalam, malam tadi, dan kita akan sambung nanti insya-Allah hadis yang ke-22 tentang kelebihan berbelanja secara istimewa untuk ahli keluarga pada hari Ashura, pada 10 Ashura. Jadi yang tu sahaja. Aqulu qali hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.